Hai Mystery Lovers semua, bertemu kembali dalam Miss Hudi bercerita. Okay, so cerita yang seterusnya ini datang daripada kisah benar yang diceritakan oleh kawan aku yang belajar di satu mahat tahfiz yang agak terkenal di Malaysia ni. So, let's check it out. So, cerita ini terjadi dalam masa umur aku dalam 20 tahun. Okay, bermulanya cerita aku ada kenal satu orang junior. Dia baru masuk lah tempat aku belajar ni kan. So, tempat aku belajar, tempat mahat tahfiz lah. So, pada pandangan aku dan pada orang kata anggapan aku yang cetek ni, sebab aku pun masuk dalam mahat tahfiz ni dengan aku sebagai seorang pelajar sekolah biasa je, cuma aku ada masuk dalam rancangan khas agama kan. Jadi pada orang kata tanggapan aku, kalau tempat macam ni, tempat mahat tahfiz ni, tak ada gangguan-gangguan ni semua tau. Sebab apa? Sebab ialah semuanya baca Quran kan. So aku tak terfikir pun yang aku masuk tempat ni dan aku akan mengalami kisah-kisah misteri yang terjadi dekat masa aku belajar dekat mahat tahfiz ni lah. So ni rasanya tahun kedua aku belajar. Rasanya tahun pertama ada juga, tapi tak seteruk yang aku mengalami tahun kedua ni lah. Tahun kedua ni aku kenal satu junior aku ni. Junior aku ni daripada awal lagi dia memang dah cerita dah dekat aku yang dia sebenarnya adik-beradik dia sebenarnya terkena buatan orang. Jadi orang yang buat kakak dia tu sangat sakit hati sampaikan dia buat tu dalam keadaan yang teruk sampai junior aku ni terkena tempias je. So tempias dia macam mana? Ni tempias je. Tempias je pun setiap kali dia cerita dengan aku, setiap kali dia tak boleh solat, dia akan dimasuki benda itu dan dia akan teruk lah sampai tahap dia tak sedar, macam racau. Dia tu yang dia risau. Dia kata sebab tak semua orang boleh fahamkan situasi tu. Sebab dia kata masa mula-mula dia masuk dulu, bila dia terkena benda macam tu, memang roommate dia ingat dia pura-pura lah main-main. Tapi bila dah jadi, dia kena rasuk sampai teruk, sampai kena panggil warden asrama, sampai semua orang datang bilik dia, barulah budak tu percaya. Okay. Jadinya yang masa aku ni, aku sebenarnya benda-benda macam ni aku berpengalaman lah, sebab daripada sekolah menengah pun memang aku jadi orang kata ketua bilik yang kita kena handle situasi budak kena rasuk semua kan. Jadi so budak ni dia pergi dengan aku pergi library. Library ni kebetulan dekat dengan masjid tau. So pun dia pergilah library. Dia kata dia tak mau duduk asrama sebab dia kata dia tak semayang. Kalau dia duduk asrama seorang-seorang, dia akan mudah kena lah benda yang tiap-tiap bulan dia kena tu. Jadi kami pun pergilah library. Faham lah library kan, library tempat belajar. Dia nak buka sampai pukul berapa je. So dalam around pukul 10.30 macam tu, librarian dah panggil kami lah. Dia kata, "Dik, tinggal korang 2 orang je ni." Dia kata dekat dalam library ni tak ada orang dah, akak nak tutup dah library ni. Okey. Sebelum tu budak tu ada cakap dengan aku. Dia kata hari ni dia macam tak sedap badan tau. Dia rasa macam ada benda bergayut dekat belakang dia. Aku ni dah tak sedar hati lah bila dengar dia kata macam tu. Ada benda bergayut, dia seberat je belakang dia. Dan bila aku ingat balik betapa tak cerdiknya aku masa tu, aku pergi urut belakang dia. Sebab yelah kesian kan, boleh kata kawan lah, walaupun dia junior aku. Kesian tengok dia, memang kesian. Dia macam tak larat, kepala dia sakit. Dia kata dia belakang dia berat. Dia kata, aku pun tak fikir panjang, aku urut je belakang dia. Urut sampai dah dia library tu dah nak tutup. So kami terpaksa keluar daripada persakaan tu. Kami keluar masuk kat dalam asrama. Okay. Dia tak nak balik lagi bilik dia. So aku pun nak ajak aku pergi bilik aku. Dalam bilik aku tu, roommate aku memang orang yang ada masalah gangguan juga. Jadi aku bawa dia bilik kawan aku. So kawan aku ni tak adalah masa tu. Diorang pergi masjid tak balik lagi. Kita orang antara orang yang ada dalam blok tu saja. Blok tu tengah tak ada orang, sebab dekat surau tengah ada program. Aku dengan junior aku tu memang tak boleh solat. So kami je yang ada dalam bilik tu, dan kebetulan dekat seorang kawan aku lagi.
tak ada solat juga. Bila sampai dekat bilik tu, aku tak buka lampu lah sebab situ pun bodoh juga. Aku tak buka lampu sebab dia duk cerita kat aku, kepala dia berat, kepala dia panas. So aku macam kesian kat dia. Masuk dalam bilik, dia duk picit-picit kepala dia. Lepas tu aku kesian. Aku pergi depan dia, aku panggil dia. Okey tak, kau ni kau nak akak belikan air 100 plus ke, nak minyak angin ke? Dia kata tak apalah kak. Dia kata tak apa tu, dalam masa sama tangan dia pegang kat bahu aku. Masa dia cakap tak apa tu, tiba-tiba je badan dia lembik, dia jatuh. Buk. Dia terus terbaring kat lantai. Junior aku ni berat juga orangnya, kan? Jadi aku macam tak sempat nak sambut dia. Kalau aku sambut dia, saya patah tangan aku. Tapi aku tak sempat nak sambut dia. Dia jatuh terus buk kat lantai. Bila jatuh kat lantai, mata dia pejam, tapi tak sepenuhnya pejam. Dan kawan aku yang ada dalam bilik tu dah panik. Kawan aku kata, macam nak bani dia kata, macam ni. Masa tu pun aku pun wah, beraninya aku masa tu. Aku boleh cakap dengan kawan aku tu. Aku kata kat dia, kau pergi panggil sekarang kakak-kakak senior, panggil semua, bagi tahu, kata pergi kat surau bawah, pergi cakap dekat warden, budak ni dah pingsan. Macam biasalah. Jadinya pergilah ramai-ramai tu. Kami pun dengan kawan-kawan aku semua ramai-ramai. Diorang bawa radio dengan kaset Yasin semua. Dan kami pun baca. Mula-mula kami baca Yasin kat dia. Dia tak ada respon tau. So ada seorang kawan aku ni, yang aku kata aku tumpang bilik dia ni. Dia ni berani sikit. Dia ambil minyak wangi. Dia pergi kat budak yang tak sedar tu. Mula-mula dia sapu minyak wangi. Minyak kawat budak tu tepis tau. Budak tu marah. Dia pergi kat telinga kawan tu. Dia pun azan. Masa tu baru keluarlah benda yang kacau dia tu. Bukan keluar terus tau, keluar suara. Benda tu menjerit sekuat-kuat hati. Tapi cara dia menjerit tu, kami memang kesian dengan dia. Tapi kawan aku tu pesan, jangan kesian, benda tu memang pandai. Dia kata jin lah kot. Aku rasa ke Allahualam, memang dia dah menjerit. Dia menjerit sekuat-kuat hati dia masa tu. Kami pun baca Yasin ramai-ramai. Dia masa tu dah start dah. Dia menjerit. Kami semua pegang dia. Sebab tuannya tu memang asalnya agak berat sikit. Aku terpaksa duduk atas peha dia. Kesian. Memang aku kesian, tapi aku takut dia terlepas lari. Jadi aku duduk atas peha dia. Masa aku duduk atas peha dia, punyalah kuat dia. Aku duduk atas peha dia tu, dia boleh lambung ke aku dengan keadaan aku duduk atas peha dia tu, sampai aku tercampak ke tepi. Kan, lepas tu lama tau kami baca Yasin kat dia, memang tak jadi. Lepas tu datanglah satu ustaz ni datang pun baca. Dia macam dah cool down sekejap tau. Ustaz tu dah lama lah kan, asrama perempuan. Jadi ustaz tu pun tolong baca. Dia dah macam cool down. Ustaz tu pun balik je. Ustaz tu jadi balik. Budak tu menjerit balik. Sebab kami tunggu warden perempuan tu dia keluar. Kami tunggu dia sampai. Masa dia sampai tu, dia baca surah sejadah. Dia pukul sejadah tu kat kawan aku. Macam-macam cara lah ni, macam cara. Lain kali apa yang kita buat, kita ambil satu baldi air, kami baca Yasin kat dia. Lepas tu baru kita ingat kena buang dia punya semua. Kata kalau dia pakai barang emas ke apa, memang kena buang. Sebab orang kata macam benda tu makin menguatkan dia. Kita buang lah, buka gelang dia semua, cabut cincin dia. Masa tu aku pegang tangan dia. Aku pegang tapak tangan dia. Kuatnya dia pegang aku tu sampai berdarah tangan aku. Sebab kuku dia cengkam kat tangan aku. Kan. Lepas tu last sekali, bila kami dah baca Yasin semua, dah habis baca Yasin, kita orang buat keputusan untuk mandikan dia dengan Yasin tu. Sebab ustazah tu kata benda tu macam dah lemah dah. So kami nak mandikan dia dengan air Yasin tu. Aku pun pegang dia, pinggang dia pegang. Dengan aku mandi sekali masa tu. Masa curah air Yasin tu kat dia, dia memang menggigim. Kalau korang tengok cerita filem tu yang konon-konon cerita apa kurafat ke apa, yang orang menggeletar kan rasa macam tu. Pegang pinggang dia, dia menggeletar. Aku pegang kuat ni. Lepas tu ada kawan aku suap air Yasin kat dia. Dia sembuh balik air tu. Kami jerit kat dia, kuat adik-adik, kena kuat adik-adik, kena sebut Allahu Akbar, cakap Allahu Akbar. Bagi air lagi, mandikan dia lagi. Last tu bila dia dah
Dia tolak kami semua, dia tunduk kepala, tengok dia sebut Allah, Allah, Allah. Masa tu baru dia sedar. Dan dia cakap dengan aku masa tu, dia tersedar tu, dia kata dia malu sangat, dia kata, sebab ramai orang kat bilik dia kata. Dia tersedar, dia tersedar tu tak apalah. Tu kami semua dah balik lah sebab dia dah sedar semua kan. Dia nak keluar pergi toilet, lepas daripada dia sedar tu, dia jatuh pingsan. Masa tu kita orang dah panik balik, budak ni jadi pula ke? Kami pergi kat dia, rupanya tak, rupanya sebab dia melawan dengan benda tu, badan dia penat. Esoknya lepas kejadian tu, dia tunjuk kat kami tempat kat tangan dia penuh lebam, kaki dia lebam. Memang itu selalu dia kata selalu jadilah, dia kata kesan daripada lepas dia kena berubat, dia akan jadi macam tu. Memang kami kesian dengan dia. Dan dia alhamdulillah dia tahan sampai dia habis belajar. Dan sepanjang dia belajar kat situ, memang tiap kali dia tak boleh solat je, memang kami akan sedialah, akan standby lah, dia akan kena rasuk. Dan sampai satu hari budak tu ajak aku pergi rumah satu ustaz ni. Kami pun tanya, ustaz macam mana nak buat, sebab budak ni dia sentiasa kena rasuk, macam mana nak buat? Biar kami tanyalah caranya untuk mengurangkan kesan dia. Ustaz tu cerita kalau boleh jangan duduk tingkat atas sangat, dia kata, sebab benda ni jin ni dia kuat bila dia di atas, tingkat atas lah kan. Kalau boleh cari orang kata tingkat bawah sikit, sebab kawan budak ni dia duduk level 3, kesian kat dia. Jadi ustaz tu pun kata cakap dengan warden suruh cari dia bilik yang tingkat bawah. Kedua, ustaz tu selalu cerita kalau rasa macam tak boleh nak solat tu, startlah baca-baca, dia kata baca-baca Al-Quran untuk bagi elakkan daripada perkara tu berulang setiap kali dia tak boleh solat. Jadinya aku sempat dengan dia 2 tahun je kat situ, aku sempat dengan dia sampai 2 tahun. Dan lepas pada tu dia masuk kat satu APTA lain, sambung belajar. Aku dengar daripada cerita-cerita kawan-kawan aku, dia dah pergi berubat, alhamdulillah sekarang dia dah lebih okey. Dia dah tak diganggu dah kan. Kakak dia pun alhamdulillah dah sihat sepenuhnya. Sebab dia cerita kakak dia lagi teruk lah, kena sampai tahap dah keras macam mayat. Puncanya macam tu lah orang Melayu kita, kalau tak dapat orang, dia tak nak orang lain dapat juga. Kalau boleh nak buat orang sampai mati. Cerita dia macam tu lah. Kakak kawan aku ni lawa, ada orang nak kat dia, dia tolak elok-elok, orang tu tak diterima. So orang tu pun hantarlah barang. Terkenanya junior aku ni juga. So moral dekat sini, kalaulah kita moral kepada orang perempuan, kalau ada orang lelaki yang berminat dengan kita dan try untuk cuba, kalau tak nak tolak dengan baik, jangan tolak sampai orang kata mencalakan maruah dia. Cakap dengan baik. Jangan tolak dengan keadaan aku tak suka kau sebab kau rupa tak ni. No. Kalau boleh tolak secara baik. Cerita kenapa mungkin kita tak ada jodoh, gini. Dan orang lelaki pula, kalau anda ditolak, jangan bimbang, banyak bunga lagi. Okay, so tamatlah cerita hari ni. Berjumpa di lain kali, Mystery Lovers. Ciao.